forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswari Morning terhadap Zahid. BN tanding 45%, kursi DUN PH 55%. Kita baca sedikit detail masa kini ini. Barisan Nasional BN dijangka bertanding 45% daripada 245 kursi di Dewan Undangan Negeri DUN di 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri PRN. Manakala selebihnya akan ditandingi oleh Pakatan Harapan. Okey, mari tengok respon Iswari Morning di akhir je. Kita komen macam biasa. Kita tentang Zahid dahulu, tentang UMNO Barisan Nasional dahulu. Baik. Zahid BN tandingi 45 kursi, DUN PH 55% kursi. Okey, Barisan Nasional dijangka bertanding 45% daripada 245 kursi Dewan Undangan Negeri yang akan mengadakan pilihan raya tidak lama lagi, manakala selebihnya akan ditandingi oleh Pakatan Harapan. Pengerusi BN Datuk Zahid Hamidi berkata keputusan itu dibuat berdasarkan kedudukan semasa kerusi yang dimenangi oleh BNPH pada pilihan raya umum yang lalu. Ini berdasarkan kepada kerusi yang ada yang dimenangi oleh PH. Sebab itu perasaan itu lebih kepada parti komponen dalam PH. Kita ada umum statistik apabila keputusan terakhir diumumkan, katanya. Ahmad Zahid juga Timbalan Perdana Menteri berkata BN akan bertanding lebih 100 kerusi dan keputusan akhir akan dibuat oleh beliau dan Perdana Menteri dalam masa terdekat. PRN yang ini membabitkan 36 DUN di Kedah, Kelantan 45, Terengganu 32, Pulau Pinang 40, Selangor 56 dan Negeri Sembilan 36. Saya dan Perdana Menteri akan bincang 2 kali dan insya-Allah kita akan selesaikan pula tentang calon bagi kerusi yang diperuntukkan kepada BN dan PH. Biro Politik telah mengambil keputusan. Ahmad Zahid berkata setiap calon bukan saja akan melalui saringan daripada aspek boleh menang, malah penelitian akan turut dibuat di peringkat Polis Diraja Malaysia. Peringkat Polis Diraja Malaysia pun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan juga serta Mahkamah Syariah. Kenapa Mahkamah Syariah, tuan-tuan? Wallahualam, saya pun tak tahulah. Kenapa Mahkamah Syariah? Tengok kod dia ada yang tersembunyi dan yang tersirat kan, yang tidak diketahui kita tak tahulah. Kita akan lakukan saringan bukan saja dari segi keboleh menangan, keboleh terimaan dan bagaimana pengundi boleh beri dukungan kepada calon-calon berikut. Apabila senarai pendek dibuat, kita akan juga buat saringan kesihatan. Ini penting sebab kita tak nak nanti masuk-masuk terus meninggal kena buat PRK balik. Itu kita tak nak. Bukan kita kata ajal maut di tangan Tuhan, tapi kita kena berusaha lah, orang kata check lah. Contohnya ada penyakit-penyakit yang boleh marker yang boleh orang kata menyebabkan ialah bila kerja jadi YB ni stres, tuan-tuan. So kita tak nak. Kriteria pemilihan calon golongan muda antara elemen utama bagi membuktikan kerajaan BHPN mendengar denyut nadi pengundi muda. Kita lihat daripada PRN Melaka memperlihatkan keboleh menangan muka baru telah terbukti. Ini memperlihatkan cita rasa terutama pengundi baru dalam kalangan 40 ke bawah. Dalam pada itu Zahid memaklumkan pelancaran jentera komponen kerajaan perpaduan akan bermula pada 7 Julai ini di Selangor, diikuti negeri-negeri lain. So lebih kurang dalam 6 hari lagi kita akan dapat saksikan jentera-jentera yang akan diumumkan, insya-Allah. Okey, now balik kepada cerita kita tadi. Kenapa hanya 45% saja? Bukankah kata UMNO ni membela Melayu dan sebagainya? Kenapa PH kena dapat lebih 55? Ini tak adil. PH tak membawa BN membawa kononnya Melayu tapi tak membawa Melayu. Okey. Number one, tuan-tuan, walaupun 45% Barisan Nasional yang mana majoritinya adalah I think more than 95% adalah orang Melayu, dalam Pakatan Harapan pun ramai juga calonnya adalah calon Melayu. Itu kita kena ingat. Ingat Pakatan Harapan semua bukan Melayu ke? Ada juga ramai calon Melayu kat situ. Jadi isu Melayu tu bukan isu dia. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, negeri yang paling banyak bertanding adalah negeri Selangor. Lebih 56 kursi kita kata. Negeri Sembilan 30 lebih kursi, Penang pun dalam 40 lebih kursi kata sahabat saya tadi saya baca. So kalau kita campur situ, of course proportion dia lagi besar jumlah kursi tersebut di negeri tersebut, dan negeri-negeri ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Now di sini menunjukkan pada peringkat awal perbincangan pun kita nampak bahawa sebenarnya tak ada pergaduhan pun di kalangan PH dan BN. Yang orang PN duk cakap BN dan PH akan bergaduh, akan bertarik rambut, akan masam-masam muka, akan ini, akan itu, tak ada sebenarnya. Di peringkat atasan, di peringkat pimpinan, kita dah settle formula. Formula dia, siapa incumbent artinya siapa yang menang, dia kekal bertanding di situ. So katakanlah BN menang kat situ, PH tarik orang yang bertanding, maka orang BN bertanding. Kalau PH menang, PH kekal kat situ, dia akan tarik
calon yang dulu pernah bertanding kat situ untuk mereka. Cuma perbincangan itu di kerusi yang mana ada pertikaian. Beberapa kerusi yang mana PH tak menang, BN tak menang. Dia di kerusi DUN di situ nanti ada perbincangan. Jadi daripada segi jumlah perbincangan itu dah tak besar. Kita kata dah tak besar. Okey. So bila dia dah tak besar, so daripada situ dia mudah kita kata. Dan akhirnya dia hanya penentuan calon. Now selepas itu of course calon tu dinilai, dan penilaian calon tidak melihat kepada dosa besar tuan-tuan, sebagaimana PAS umumkan tempoh hari bahawa calon kami memastikan mereka tidak melakukan dosa besar. Soalan dia, macam mana kita nak tentukan orang tu buat dosa besar tak dosa besar? Sebab kebanyakan dosa besar ni orang buat tak terang-terang tuan-tuan. Betul tak? Dosa besar orang tak buat terang-terang. Dosa besar ni orang buat kecil-kecilan, sembunyi-sembunyi. Kecuali apa dia tuan-tuan? Fitnah. Yang fitnah tu memang ada. Rasuah tak payah cerita lah, tapi fitnah. So siapa yang fitnah tuan-tuan? Kita tengok baru-baru ini yang fitnah siapa? Banyaknya yang kalah fitnah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Sama ada mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Soalan saya, adakah dosa fitnah dianggap sebagai dosa besar? Kalau dianggap sebagai dosa besar, Sanusi tak boleh bayar, tak boleh bertanding tu. Sanusi tak boleh bertanding di DUN Kedah. So kalau PAS meletakkan Sanusi bertanding di DUN Kedah, bermakna PAS telah menyanggah fatwa calon dia sendiri. Jadi kita tengok adakah PAS cakap serupa bikin ataupun PAS cakap tak serupa bikin. Tak payah sembang lah pasal dosa besar lah, itulah inilah. Menteri besar kalah saman fitnah tau. Siapa berani kata fitnah itu bukan dosa besar tuan-tuan? Ayat Al-Quran banyak menyebut, hadis banyak menyebut, fatwa ulama banyak menyebut tentang bahaya fitnah ni. Walaupun ada pertikaian, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, ada bukan pertikaian, ada perbahasan sebenarnya. Tetapi kalau kita fikir fitnah ni tuan-tuan, kenapa fitnah tu berbahaya? Sebab fitnah ini bila disampaikan, orang percaya, dan orang boleh, bukan setakat reputasi orang yang difitnah tu boleh jatuh, tetapi kepercayaan itu akan merebak kepada orang-orang yang percaya ni. Yang menyebar tu, yang duk forward tu, yang fitnah duk forward tu, apa jadi? Ada orang yang kata, Iswardi kau pun fitnah. Aku tak pernah kena saman fitnah tau. Aku tak pernah lagi kalah saman fitnah. Yang saman kena saman kalah saman fitnah, majoritinya adalah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Jadi Kenapa majoriti orang PAS? Jadi ada tak kemungkinan benda ini melibatkan pemikiran matlamat menghalalkan cara? Sebab ada juga, saya terbaca lah somewhere kan, dulu adalah yang tersebar baru-baru ni kan, kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah lah. Dia kata kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah. Ada yang kata itu dah ditarik balik. Tak, dia bukan masalah ditarik balik, tapi itulah mentaliti PAS. Kerana apa? Kerana bagi dia, kalau fitnah itu boleh memenangkan, tak apa, sebab ini adalah jihad, ini adalah perjuangan Islam. Yang ada pemikiran macam tu tuan-tuan, ni saya nak cerita Syiah je. Sebab itu Syiah dia ada konsep, apa dia panggil konsep tu? Dia menipu tu, apa dia panggil? Taqiyah. Dia ada konsep taqiyah. Dia boleh menyamar jadi ahli sunnah, dia boleh semayang macam kita, tapi sebenarnya dia taqiyah, dia berpura-pura. Jadi tak tahulah, kena tanya Tuan Haji Guru Haji Hadi kita lah kan, sebab dia selalu pergi dekat negara Syiah kan. Betul ke itu cara-cara itu? Kena tanya dia lah. Saya tak mahir sangat tentang Syiah ni. Ada ke Syiah punya konsep macam tu kan? Mungkin boleh tanya pada beliau. Itulah, nanti hujung nanti kita ceritalah. Dia tak berapa sihat, kita doakan semoga diberi kesembuhan. Okey, habis cerita dekat situ. Okey tuan-tuan, komen saya lah, kita nampak Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional kita ada nak gaduh-gaduh besar lah, nak berebut kursi ni, alhamdulillah. So jentera-jentera Pakatan Harapan, Barisan Nasional, sepatutnya kita fokus untuk menyerang kembali PN yang suka fitnah ni. Macam-macam fitnah dia orang keluar dekat nak PRN ni. So kita kena mula serang kembali mereka ni. Kita tak boleh hanya defensif saja. Kalau defensif saja, masalah tu. Asyik defensif je, kena menyerang juga supaya baru fair lah untuk supaya dalam PRN ni. So kita berharap semua penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan Malaysia ni bersatu, tak kira di apa platform pun, untuk kita menghadapi PRN nanti. Kita semua penyokong kerajaan bodoh dan PRN. Assalamualaikum, jumpa lagi.